Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Assalamualaikum. Okey. Bagi Fini kejap. Salam 2 saat. Dalam 1 minit macam tu. Untuk Fini check dekat live kita okey ke tak. And Fini nak share link ni supaya ramai lagi boleh join. Okey, sekejap bagi saya masa. Okay. Okay. So, topik hari ni sangat simple dan sangat tak berat pun sebenarnya. Topik ni basically macam sangat santai, apa yang terlintas di fikiran saya dan apa yang ramai tim saya tanya soalan ni. Apa yang ramai orang tanya, bukan sekadar tim saya. Ada juga kenalan yang juga jual memasak ke bukan jual memasak ke, ada bertanya soalan ni pada saya. So macam apa yang kita buat, apa yang kita ketengahkan bila melalui fasa-fasa yang mana kita start. Okay, start ni bukan bermaksud maksudnya takkan ada turun dalam bisnes ataupun takkan ada performance yang tak naik mendadak. Macam saya, terus-terang saya cakap, performance saya tak naik mendadak. Tapi setiap bulan saya akan pastikan untuk maintain personal sales saya, kalau tak pun tinggi lagi. Dan saya akan pastikan dalam segi group sale ada kenaikan walaupun sikit. Maksudnya ada 2 cara lah. Bukan 2 cara, ada 2 jenis lah. Sama ada kita naik secara drastik, naik gila-gila terus, ataupun kita naik sikit demi sikit. So, ada orang yang dia tak kisah langsung bila dia tak naik langsung. Maksudnya dari dia level dropship, okay, katakan level dropship sale dia hanyalah 500 and next month sale masih lagi 500 and the next month masih lagi 500 ataupun menurun. So kat situ nampak yang kita kena buat sesuatu lah. Kita kena buat sesuatu. Kita kena do something untuk kita punya performance dan untuk kita punya income lah. Sebab apa? Kalaulah kita kurang sale, secara automatik kita kurang untung. Okay, kalau kita kurang sale, secara automatik kita kurang untung. Maksudnya duit tak masuk. Okay, duit tak masuk. And kalaulah kita tak hit agent, secara automatik sedia maklum kita tak dapat commission. So kat situ dapat untung cash profit je. Sebab tu penting gila untuk saya cerita apa kita nak buat. Ni macam contohnya emergency step lah, SOS. Emergency step yang saya buat, yang saya keep konsisten buat setiap bulan untuk saya kena pasti. Hai, Assalamualaikum semua yang boleh tengok Fini, dengar Fini. Okay, untuk yang belum mengenali saya Afini, salah seorang ejen memasak dan juga trainer. Okay, untuk malam ni kita nak buat sharing tentang kenapa sale kita stuck, ataupun apa nak buat bila kita stuck atau performance kita stagnant. So pertama sekali kenalah identify. Macam kalau tak identify, memang susah sangat-sangat untuk kita kena pasti yang sebenarnya kita ni dalam keadaan tenggelam. Hai Ita, apa nak buat bila stuck? Stuck ni maksudnya bukan sekadar macam, okay, kejap saya flip kamera. Okay, apa nak buat bila stuck? Stuck ni bukan bermaksud macam saya stuck dari segi sale. Maksudnya stuck ni macam-macam. So you stuck dari segi cara nak approach customer, you stuck dari segi cara nak belajar, you stuck dari segi cara nak buat marketing, you stuck dari segi apa semua benda lah yang berkaitan dengan bisnes memasak atau bisnes network ni. So hari ni kita nak bincangkan apa saya nak buat bila saya stuck. Okay, hai Ita. Ita boleh share lagi tak dekat 5 group community ke? Share lagi dekat
Facebook story supaya kok siapa yang mengalami benda yang sama berminat dengan topik ni dapat belajar sesuatu. Okay? Okay, boleh ajak tim kita dalam grup lagi untuk join, okay, untuk belajar sesuatu apa yang kita nak share hari ni. Okay, sekarang ni kita nak tanya soalan, apa saya perlu buat emergency selamatkan keadaan? Apa saya perlu buat emergency selamatkan keadaan? Maksud saya selamatkan keadaan tu ialah keadaan diri kita lah, as a seller. So kalau kita bergerak seorang sebagai seller sahaja, okay, apa yang perlu kita buat, langkah-langkah yang perlu kita buat supaya kita dapat sale banyak. Kalau kita runner, okay, apa teknik, apa cara untuk aku dapat sale yang banyak sebagai runner? Okay, sebab runner memasak pun ramai. So you kena bertindak cepat, you kena respon cepat, you kena alert dengan group Telegram, you kena alert dengan sistem untuk accept job tu. Kalau tak orang lain ambil, kalau dibiarkan orang lain ambil. So benda-benda macam tu yang kita kena particular. Macam mana kita nak jaga customer, macam mana kita nak jaga hati agent-agent supaya dia repeat lagi guna service runner kita. Faham ke? So kita sebagai seller, sebagai dropship dan agent memasak, kita nak menjawab soalan, apa yang perlu aku buat waktu emergency untuk selamatkan diri aku, untuk selamatkan diri aku. So point yang saya nak terangkan ni, yang pertama sekali, apa yang saya buat lah. So apa yang saya buat, dan benda ni memang bukan benda asing lah. So kalau kita kerja ke office pun, kalau anything happen, kalau kita ada problem ataupun krisis waktu ke office, apa kita buat dulu? Okay, first kita akan identify. Identify ni kenal pasti. Okay, first kita kena identify, kita kena kenal pasti. Macam mana nak kenal pasti? Macam mana nak determine problem tu? Okay, pertama sekali kena tahu, adakah benda yang kita tahu tu betul? Yang kedua, adakah benda yang kita tak tahu tu kita betul-betul tahu? Okay. Yang ketiga, betul ke apa yang kita faham atau sebenarnya apa yang kita faham tu salah? So ada tiga So satu, okay, kena pasti sama ada apa yang kita faham tu betul-betul ke sepenuhnya atau tak. Okay, lepas tu kena pasti yang sama ada yang kita buat tu betul ataupun salah. Okay, betul pun ataupun salah. So macam mana nak kena pasti ni? Okay, so ada banyak cara. First kali you boleh buat self check lah. Okay, self check dari segi macam mana? Sendiri check, okay, apa yang orang lain buat dengan kita buat. Apa orang lain buat dengan kita buat. Yang kedua, kita suruh orang lain check. So lebih baik leader sendirilah, leader ataupun team, leader ataupun team. So katakan you ada problem, okay, siapa yang berhak atau lebih patut tahu tentang problem kita tu? Problem maksudnya you start dalam satu isu yang berkaitan nak closing dan sebagainya. Orang yang paling sesuai untuk tolong kita adalah leader kita, okay, ataupun team kita. Okay, sebabnya bila kita jual memasak, kita join melalui leader kita, apa segala input yang kita dapat adalah daripada leader kita, betul tak? Okay, tapi dalam kita agent dengan agent yang lain, kita masih lagi satu keluarga. So dalam memasak, family kita memang sharing is caring. Kita memang share semua benda, tak ada langsung sorok. Apa segala copywriting berkesan kita share, apa segala teknik kita guna kita share, apa benda yang kita discover kita share. So you boleh buat dua cara, self check ataupun orang lain checkkan. Contoh, okay, tunjuk cara kita guna. Tunjuk cara kita guna, show cara kita guna.
So katakan kita PM kita punya team, kata okay macam saya, team saya panggil mother. So mother, saya buat macam ni. Okay, tapi langsung tak ada sale. Apa perlu saya buat? And then you screenshot lah. Contoh you approach customer, you tunjuklah apa yang you buat rutin seharian. You bagi tahu apa yang you dah cuba dan ini result dia. Sebab apa? Bila orang tu dah ada pengalaman, dah try, dia tahu selok belok apa yang salah sebab dia dah pernah langgar dinding. Faham ke? Orang yang dah cuba, terutamanya leader, dia dah redah, dia dah langgar dinding dah. So dia tahu apa yang dia perlu ubah. Jadinya team dia tak perlu nak langgar dinding yang sama. Faham ke? Maksudnya team dia tak perlu nak ulang kesilapan yang sama, buang masa. Jadinya dia akan ajar cara yang dia buat betul dan paling cepat. Tapi tak salah dalam mencuba. Okay, you boleh cuba. Okay, you boleh cuba. Tapi katakan apa yang kita cuba tu tak berkesan ataupun kurang berhasil. Maksudnya tak ada efek, tak ada orang order, tak ada repeat order, customer langsung tak heran. Lepas tu kita punya content tak ada orang tengok langsung, video pun tak ada viewer. Mesti ada something wrong. Sebab apa? Bila kita tak boleh dapat sale, benda ni berkaitan dengan teknik. Dia berkaitan banyak benda, tapi salah satunya adalah teknik. Okay, nak buat sale dia memang ada teknik dia. Dia ada template dia. Dia memang ada kajian dia. Orang lain dah buat, orang tu kaji, orang tu share. Okay, kita just buat balik. So yang first kali kita kena check lah rutin. Check balik rutin. Daripada kita bangun tidur pukul berapa, check sampai kita tidur, apa yang kita buat gila-gila. Apa yang kita buat gila-gila contribute kepada sale kita. Ataupun kita kurang buat sesuatu yang menyebabkan sale kita stagnan, tak bergerak. Benda ni sangat penting untuk tahu. Okey, yang kedua ni nak masuk cara nak kedua. Okey, cara yang kedua analisis lah. Analisis ni maksudnya lepas you dah tahu yang you buat tu betul atau kurang betul ataupun separuh betul, tak betul semua lagi. Okey, kena pasti, lepas tu kena analyze. So analyze lah benda yang kita buat betul dan tak betul. So kita kena check dan compare, bandingkan. Kita check dan kita bandingkan. Kita check dan kita bandingkan dengan apa yang orang lain buat. Contoh, mother dapat sale, saya dapat sale. Guna copywriting yang saya buat untuk team saya. Okey, lepas tu saya bagi tahu teknik. Cuba tengok cara saya approach customer dengan copywriting yang sama tu dengan cara you approach customer dengan copywriting yang sama. Adakah lebih kurang sama atau jauh beza atau tak masuk akal? Tu maksud saya. Apa lagi contoh? Contohnya Coach Helmi, leader saya, bagi satu material. Dalam material yang sama ada 10,000 orang post. Okey, serentak katakan. Bukan 10,000 lah, katakan ada 1,000 orang post serentak. Okey, dalam 1,000 orang yang post serentak tu katakan 20% sahaja yang dapat sale. Tapi kita yang tak dapat. Mesti ada sebab kenapa kita yang tak dapat. Sebab dengan copywriting yang sama, gambar yang sama, teknik yang sama, tapi kita tak dapat. Mesti kita terlupa 1-2 step. Sebab tu penting untuk analyze. So analyze ni kita check dan compare. Okay, kita ikut template orang dah berjaya. Okay, lepas tu kita kena fokus kekuatan sendiri. Okay, boleh screenshot kalau nak screenshot. Bila kita analyze, kita kena check dengan compare. Macam saya cakap kan. Okay, kita check balik, kita compare. Dah tahu dah apa silapnya, kita compare. Ataupun you tak tahu apa silapnya, kena tanya leader. Kena check balik. Lepas dah check, okay, lepas tu ikut template orang dah berjaya. Maksudnya bila orang tu buat copywriting menjadi, ikut, tiru.
Tak payah ubah pun tak apa. Just ubah bahasa je. Contoh kalau macam dialect you cakap cara lain, then ubahlah kan. Lepas tu fokus kekuatan sendiri. Okay, katakan ada orang tu dia terror offline, dia terror bercakap, dia terror pergi jumpa orang, dia terror macam bila dia pergi office, dia convince dia punya office mate, satu office mate nak beli. Okay, tu kekuatan dia offline. At the same time dia buat online, tapi result dia akan membuahkan hasil juga. Kalau tinggi result, kita continue. Kalau tinggi result, continue. So katakan kekuatan kita adalah bercakap dengan jiran. So petang-petang you rajin jumpa jiran you, pergi depan rumah ataupun you jumpa jiran you kat taman. Okay, bersembanglah dengan jiran tu. Bersembang dengan jiran. Okay, dalam keadaan kita bersembang dengan jiran tu, kita cerita pasal memasak and close sale. Maksudnya kekuatan you adalah face to face. Kekuatan you adalah face to face bercakap. Bila bercakap tu orang yakin orang nak beli. So gunakan kekuatan tu. Ambil, kumpul order. Katakan ada 10 bulk order lamp, 10 orang nak beli lamp, ataupun 1 orang beli 2 lamp. So you hanya perlu jual dekat 5 orang je. Hantar ke rumah. Lepas tu kita distribute lah kat jiran-jiran. So fokus kekuatan kita. Ada orang kekuatan dia buat konten, ada orang kekuatan dia menyanyi, ada orang kekuatan dia menulis, ada orang kekuatan dia edit gambar. Okay, masing-masing fokus kekuatan. At the same time kita belajar juga cara baru. Okay, belajar cara baru. Dia yang jadi lambat ni, bila mana kita masih lagi nak buat benda sama, padahal kita tahu benda tu kurang berhasil. Tu yang lambat tu. Okay, tu yang lambat. Orang lain baru masuk, terus dapat sale 2,000 jadi agent. Okay, orang lain baru masuk, terus dapat bulk order. Kenapa aku tak boleh? Padahal aku dah masuk bulan kedua, bulan ketiga. Maksudnya pada bulan pertama kita mungkin dah buat betul, tapi ada somewhere yang kita tak analyse. So kita belajar juga cara baru. Yang ketiga, okay, poin yang ketiga adalah nak result berbeza, hasil kena berbeza. Siapa setuju ayat saya? Nak result berbeza, hasil kena berbeza. Usaha silap. Usaha kena berbeza. Nak result berbeza, usaha kena berbeza. Yang ni bukan formula ke apalah. Tapi benda ni orang selalu sebut. Dan benda ni memang sangat betul. Nak result berbeza, hasil kena berbeza. So katakan, kalau bulan pertama, okay, you dapat berapa result. Okay, bulan pertama you dapat berapa result. Pada bulan kedua, kena buat 2, 3 kali, 5 kali, 10 kali ganda betul. Kena buat 2, 3 kali, 10 kali ganda betul-betul gila. Berganda-ganda. Contoh okay, contoh. Bulan pertama dapat sale 1,000. Okay, you belum hit agent. Hai Badiu Zaman. Okay, bulan pertama you dapat sale 1,000. 1,000 tu sikit Okay, 1,000 tu sedikit. Tapi pada bulan pertama kita rasa banyak. Alhamdulillah, syukur. Memang kita nak. Tapi pada bulan kedua, kita mesti nak more. Faham ke? You kena capai more. You rasa you ada goal yang capai more. Katakan you double. You aim 2,000. Okay, you aim 2,000 sale. Okay, katakan untung 1 kek RM10 untuk memasak. So, at least you kena ada untung. Bila you jual 2,000 sale, you kena ada untung beratus-ratus. Okay, so macam contoh tadi, kalaulah bulan pertama kita PM orang hanyalah 50 orang. Daripada 50, saya cerita pasal ni, tinggi probability, tinggi sukses. Tinggi probability, tinggi sukses. Maksudnya, kalaulah 50 orang PM,
kita atau kita PM dia. Okay, 20 orang je yang close. 50 orang kita PM private message ataupun kita messenger dia ke DM dia. Tapi 20 orang je kita close. Say. Maksudnya pada bulan kedua ni bulan pertama. Bulan kedua kita kena PM, bukannya kena PM 20 orang. Hai Syazmi, waalaikumsalam. Syazmi mai masuk mai. Okay, 20 orang close. Bukannya bulan kedua kita hanya pergi PM 20 orang. Ni silap, ni ramai orang silap. Awal-awal kita terlalu excited. Kita excited gila sampaikan kita boleh PM 50 orang. Tapi pada bulan kedua kita rasakan tak perlulah nak buat banyak-banyak. Tapi nak result banyak. You nak result berbeza tapi tindakan you tak nak berbeza. Ini silap. Ini silap. So kita kenalah PM orang double ataupun triple. 100 orang kita PM, maybe lah akan ada 40 ke 50 orang yang close. Faham ke tak ni? Okay, bulan pertama katakan you baru try PM 50 orang. Lepas tu daripada 50 orang, 20 orang yang close sale. And then bulan pertama katakan you dapat sale 1000. Okay, nice dah tu. Bulan kedua, apa yang kita perlu buat? Maksudnya cara pertama ni dah betul. Ingat tak tadi saya cakap apa? Yang pertama adalah identify. Yang kedua adalah analyze. Bila dia analyze, cara kita buat betul. Yang ketiga adalah kena tindakan berbeza kan. So maksudnya kena lipat gandakan. Double, triple. So kenalah PM 100 orang ke 200 orang supaya boleh close 40 ke 50 order. Okay, kalau lah 40 order ni dia spend RM100 bersamaan macam 2 lamp. Bersamaan macam 2 lamp. So kita dah dapat 4000 sale. 4000 sale. Faham ke? Nampak tak yang saya bagi contoh ni? So probability kena tinggi, barulah tinggi success rate. So maksudnya kalaulah kita PM 50 orang, 20 orang yang close, next month kita kena berganda-ganda lipatnya, bukannya kurang. Okay, bukannya kurang. Yang ni yang ramai orang start dan rasa selesa. Dia rasa selesa dengan RM1000 sale dia dapat, tapi dia nak hasil berbeza pada bulan kedua. So dia slow down. Bila dia slow down, sebenarnya okay, kita punya order, kita punya sale akan turun mendadak. Sebab kita baru mula. So you baru nak apa? Tarah. Contohnya you baru nak tarah tanah kan. You belum lagi tanam betul-betul pokok tu, tiba-tiba you cantas. Memang rosaklah semuanya. So kenalah berganda. Maksudnya kalau orang tu spend RM100, beli 2 lamp RM120, RM4000 dalam setangan. Sebab tu ada orang macam saya bila saya dah hit agent, next month ni saya nak hit agent senang gila. Walaupun saya busy, maksudnya saya sediakan e-book untuk team, saya buat live coaching, saya buat live marketing, saya layan team saya apa semua. Memang kita busy, tapi sebenarnya kita boleh buat sebab you dah nampak cara. Okay, yang terakhir, poin yang terakhir. Okay, poin yang terakhir adalah ulang. Repeat. Okay, ulang benda yang sama, lipat ganda. Okay, lepas tu tambah ataupun upgrade. Okay, poin yang keempat. Yang pertama, identify. Identify apa yang kita buat betul, apa yang kita buat salah, apa yang kita buat separuh betul. Yang ni ramai orang ingat dia dah faham tapi dia tak faham semua lagi. Yang kedua adalah kita kena analyse. Okay, kena kaji apa yang aku buat salah, check. Apa yang orang buat betul, check. So you check, you tiru, you balance, you improvise. Okay, yang keempat, tindakan kena berbeza. Sekarang kita nak masuk poin yang terakhir, ulang. Poin yang terakhir adalah ulang, repeat, lipat gandakan.
Maksud tadi saya cakap kan kena hasil berbeza kan. Maksudnya kalau pagi-pagi tak pernah buat posting, cuba try buat posting pagi-pagi. Kalau tak pernah buat posting pukul 12 malam, cuba try buat posting 12 malam. Sebab waktu tu orang banyak tengok phone sebelum tidur. Cuba. So mana yang kita belum try, kita kena cuba. Lepas dah cuba tadi, waktu tindakan berbeza, kena lipat gandakan dan ulang banyak kali. Ni yang masuk konsisten ni. So katakan you nak tambah dengan upgrade. So macam mana kita nak upgrade lepas kita repeat? Okay, satu hari PM 10 orang. Kalau kita repeat, okay, maksudnya 30 hari kita dah PM 300 orang. Siapa nampak apa yang Mada cuba tunjuk ni? Siapa yang nampak apa yang saya cuba tunjuk? Okay, nampak Ni yang maksudnya upgrade. Bila you repeat. Ulang. Benda sama. Contohnya, saya nak fokus lamb. Saya suka makan lamb. Saya nak fokus lamb. Okay, tak apa. Jual lamb. Satu hari, PM 10 orang pasal lamb. Lepas tu, sudah. Dia reply ke, tak reply ke, blue tick ke, jangan kisah. Kalau dia reply nak order, kita submit order. Kalau dia reply tak nak, kita ucap terima kasih. Kalau dia tak reply pun tak apa. Okay, esoknya PM lagi 10 orang, tapi orang yang lain, orang berbeza. Okay, tapi macam mana pula Mada? Macam mana nak upgrade kalau saya punya kawan hanya ada dalam 100 orang je? Saya tak ramai kawan. Family saya pun tak besar. Saya tak ramai family. Macam mana saya nak upgrade? Cari kat luar. Ingat tak teknik ibu yang saya ajar sebelum ni? Macam mana nak besarkan database? Okay, cuba guna teknik tu, besarkan database. Teknik yang saya ajar minggu lepas dengan 2 minggu lepas, maksudnya you cari orang luar, stranger. Okay, PM dekat messenger, PM tekan link orang, tapi make sure sopan santun lah. Sopan santun, Assalamualaikum, kenalkan diri. Okay, minta maaf kacau dia, ambil masa dia, tanya dia okey tak nak share. Lepas dia cakap okey nak share, baru kita tunjuk satu gambar. Jangan spam jangan spam. So upgrade. Katakan saya ada 100 kawan je dekat WhatsApp, tapi saya ramai kawan kat Instagram. So pergilah approach kawan kat Instagram. Saya ada 100 orang je kat WhatsApp. Okay, macam mana saya nak repeat? Sebab you nak ulang dan repeat. Cara dah betul. Katakan minggu pertama kita buat sale 1000. So kita dah dapat rentak. Okay, cara aku betul. Okay, aku dah check copywriter aku betul, gambar aku betul, video aku betul. Sekarang aku nak repeat. Bila nak repeat, tengok-tengok you kekurangan database, you kekurangan platform. So repeat kat mana? Sama ada repeat kat database social media ataupun repeat kat database kontak nombor telefon. Ini maksudnya ulang dan repeat. Macam mana, kenapa you stuck? Sebab you tak buat semua step ni. Kenapa saya stuck? Sebab saya tak buat semua step ni. Sebab tu setiap awal bulan saya akan tengok balik. Apa yang aku buat hari ni yang aku patut buat esoknya? Apa yang belum aku buat hari ni, aku patut cuba esoknya. Siapa jelas setakat ni? Kenapa kita perlu konsisten dan repeat? Sebab dia macam snowball. Tahu tak snowball? Snowball, dia bermula dengan bola kecil kan? Lepas tu dia goleng. Bola besar lagi. Snowball effect. Sebab tu pentingnya untuk konsisten. Mana yang kita buat salah, berhenti. Mana yang kita terror, kita fokus. Mana yang kita belum buat, kita belajar. Mana yang kita dah buat betul, kita repeat. Sebab hasil dia akan jadi macam snowball effect ni, lipat ganda. So selama ni saya hanya buat video sekali seminggu. Lepas ni saya buat video 3 kali seminggu. Dalam setahun, bayangkan berapa banyak video you ada. Confirm bila orang search, orang akan jumpa kita.
Tu maksud saya. Confirm bila orang nak beli kek, orang ingat kita. Sebab apa? Hari-hari dia post pasal Mama Sap. Hari-hari dia post pasal Mama Sap. Hari-hari dia post Mama Sap. Tiba-tiba satu hari ni kawan kita nak buat event company. So event company ni nak order kek, nak order sushi. So siapa yang dia cari? Dia akan cari kita. Sebab apa? Kita ulang dan repeat. Kita ulang, kita repeat. Ulang, kita repeat. Ulang, kita repeat. Sebab kita buat benda betul dan kita repeat lagi. Okay, faham ke? Faham sangat setakat ni? Okay, saya ulang. Nombor 1, kena identify apa yang saya buat betul, apa yang saya buat salah bila you start. Dan ambil tahu kenapa you start. Yang kedua, kena analyze. Check dengan compare dengan template orang berjaya. Kalau orang tu berjaya buat sale, personal sale seorang-seorang 10,000, mesti aku boleh buat. Tapi apa yang aku buat silap dan apa yang belum aku buat. Ataupun belum cukup. Ni keyword dia, belum cukup. Ramai orang give up separuh jalan. Lepas tu down, lepas tu start. Bila kita start, benda ni mengganggu emosi. Bila emosi terganggu, sale kita akan turun. Okay, bila dia analyse tu, fokus kekuatan sendiri. Lepas tu belajar benda baru. Okay, yang ketiga, kalau nak benda berbeza, kena buat cara berbeza. Kalau nak result berbeza, tindakan kena beza. Kalau nak result berbeza, lipat kali ganda, power gila berbang-gerbung, kenalah effort berbang-gerbung awal-awal. So kalau orang tidur awal, kita tidur lambat. Kalau orang bangun lambat, kita bangun awal. Cuba sabar diri. Okay, selalu aku buat posting pukul tengah hari. Apa kata aku cabar diri, aku buat posting tengah hari, tengah malam dengan waktu subuh. Mesti ada efek berbeza. Mesti ada efek berbeza. Sebab cara kita buat berbeza, rutin kita buat berbeza. So, apa lagi? Yang keempat tadi saya cakap repeat, ulang. Benda yang bagus, ulang. Benda yang betul, ulang. Benda yang bagi walaupun satu leads, benda yang bagi satu leads, ulang. Sebab apa? Bila orang tengok berkali-kali, dia akan ingat. Lepas tu dia akan jadi snowball effect. Kecil, lepas tu besar. Kecil, besar. Daripada satu video jadi 10 video. Daripada satu live jadi ratus-ratus live. Daripada satu gambar memasak jadi beratus-ratus gambar memasak. Orang pun ingat kita. Dan next time dia nak cari kita, dia cari kita. Sebab tu senang je lepas tu. Bayangkan kalau kita pernah buat sale sebanyak 5,000 setiap bulan ataupun 2,000 minimum setiap bulan. Confirm database kita bertambah. Siapa faham maksud saya? Bila you berjaya buat sale 2,000 paling kurang pada bulan pertama, bulan kedua 3,000, 2,000, 4,000 ataupun 2,000 konsisten, mesti ada penambahan something, penambahan customer dan database. Lepas tu nak konsisten, nak tambah lagi sale sangat senang. Sebab apa? You dah ada database bulan lepas. Betul tak? Kita dah ada database bulan lepas. Customer ni dah pernah beli dengan saya. Customer ni sayang saya. Customer suka saya. Sebab saya suka customer. Saya layan customer dengan baik sangat. So customer akan datang kita berulang-ulang kali. Bila kita ulang dan repeat. Ulang. Oh, dia posting lagi. Sebab tu kita akan keluar daripada zone start tu. Ini cara saya analyse diri saya, kenal pasti bila saya start. Setiap bulan, setiap tengah bulan, bila saya tengok, okay, 10 hari pertama sale aku tak cantik. Apa yang patut aku buat? Ini yang saya buat. You all patut try. Okay, anak tim saya boleh try. Yang siapa yang bukan tim saya, bukan jual masak pun try. Sebab apa yang saya share ni berkesan untuk saya, bermanfaat untuk saya. Dan saya pasti ramai gila yang buat benda yang sama juga. Dan berkesan untuk dia. Okay, somewhere at some point kita pasti boleh buat. Sebab kita semua hebat gila. Kita semua hebat-hebat sangat-sangat. Semua orang hebat gila. Semua orang hebat gila. Orang lain pun mula macam kita juga, macam zero. Orang lain pun pernah start juga. Sebab bisnes ni memang kena start. Kalau tak, semua orang akan buat bisnes, betul tak? Okay, so itu sahaja untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih semua yang spend masa dengan saya, dengar sampai awal. Okay, siapa yang baru join lepas saya dah end live ni pun, saya appreciate sangat benda ni. Moga-moga membantu. Okay, apa yang kurang you all boleh komen kat situ lah. Tambah opinion ke apa, tak kisah. Okay, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum.